أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. فأما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hak Tuan Pengerusi sebut tadi, kita di antara hamba-hamba yang dia pilih untuk berada di rumahnya pada malam ni, di mana semakin bertambahnya hari kita, bermaksud semakin berkurang usia kita. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah kata, innama anta ayyam idza zahaba yaumuk zahaba ba'duk. Sesungguhnya engkau ni macam hari-hari dalam kehidupan engkau. Bila mana berlalunya satu hari, bererti berlalunya sebahagian daripada diri engkau. Sebab tu orang mana-mana pun, termasuk hamba sendiri, kau banyak kita hidup, makin lama kita berusia, makin pendek baki kita yang tinggal. Tapi kita tak tahu saja. Maka Alhamdulillah. Maka tahun ni kita masuk tahun baru, dipanggil sebagai tahun baru hijrah ataupun ma'al hijrah. Kalau kita tengok dari segi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhijrah pada bulan Safar ataupun pada bulan Rabiul Awal. Walaupun gitu, kita start tahun hijrah kita dengan bulan Muharram. Sebab apa lagu tu? Yang pertama sekali, tahun hijrah bukanlah start pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi start pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana kalau kita tengok dari segi sejarah, bila mana kerajaan ataupun empire Islam makin besar, zaman Nabi, Mekah dengan Madinah, Abu Bakar pun lebih kurang lagu tu juga. Bila masuk zaman Sayyidina Umar, berlakunya pembukaan wilayah-wilayah baru seperti Palestin, Mesir dan sebagainya. Bila mana wilayah Islam makin besar, urusan Islam makin banyak. Ada surat menyurat, ada urusan rasmi, menyebabkan perlu kepada satu tarikh ataupun satu tahun. Maka para sahabat bincang gimari, ada hak cadar start dengan tahun kelahiran Nabi, tapi tak jadi. Lepas ada orang cadar start dengan tahun wafat Nabi, sedih, tak jadi juga. Lepas ngelah sekali hak dipersetujui zaman Sayyidina Umar itu start dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu startnya kita tahun baru hijrah. Dan yang kedua, bulan yang dimulakan ialah bulan Muharram, bulan baru, bulan tahun baru Islam, walaupun dia bukan waktu hijrah Nabi. Jadi ulama kata tahun baru Islam ataupun tahun hijrah Islam diakhiri dengan bulan haram dan dimulakan dengan bulan haram. Itu kita tengok antara keunikan dia. Di mana dalam agama kita ada 12 bulan. Bulan orang putih mungkin tambah. Contohnya Januari, lepas tu Februari, Mac sampai Disember, 12. Katakanlah esok persidangan profesor sedunia, bincang, sebenarnya kita ada bulan ke-13, tiba tambah bulan ke-13. Mungkin bertambah bagi pihak dia, tapi pada pihak kita orang Islam, adakah bertambah bulan kita? La, tidak bertambah. Sebab apa? Sebab dah menjadi ketetapan daripada Allah, bulan dalam agama kita ada 12. Daripada 12 bulan ni, Allah menetapkan ada 4 bulan haram. Apa maksud haram? Kata ulama, haram tu bermaksud mulia. Bulan hak mulia daripada bulan-bulan yang lain. Bukan kata haram ni maknanya tak boleh masuk ke, ataupun kalau masuk dosa ke, bukan gitu. Sebab tu kita ada Mekah. Mekah kita panggil sebagai tanah haram. Apa mungkin ada yang mikir, apa tak panggil tanah makruh? Tak panggil tanah sunat ke, tanah harus ke? Tak. Sebab haram di situ bermaksud kemuliaan. Gitu juga kalau tempat ada tempat yang mulia, maka masa pun ada masa yang mulia. Maka Allah menetapkan dalam 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan hak sambung, 1 bulan yang terputus daripada 3 yang lain. Hak putus tu namanya bulan Rajab, atau pada dipanggil sebagai Rajab Mudhar. Lepas tu bulan Zulqa'dah, atau orang Melayu panggil Zulqa'dah. Lepas tu Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Kita lah ni. Apa signifikan dia bulan haram ni? Yang pertama sekali macam abang sebut tadi,
Kalau kita tengok dalam kalender Islam, tahun kita berakhir dengan bulan Zulhijjah ataupun bulan haji yang terakhir. Start dengan bulan haram pula, yakni bulan Muharram. Maka itu yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram, kata ulama ataupun secara umumnya bulan haram, kalau kita buat amalan ataupun buat pahala lebih berbanding bulan-bulan hak lain. Jadi maknanya kalau kita duduk dalam bulan haram ni, hak ngelah dah ni, bulan Muharram yang keempat. Kalau kita contohnya semaya bulan ni, ada pahala, tapi mungkin lebih daripada bulan-bulan hak biasa. Kalau kita buat kebaikan, sedekah, tolong orang contohnya, buat baik pada orang, bulan lain boleh pahala juga. Tapi kalau kita buat pada bulan haram, pahalanya mungkin lebih daripada bulan-bulan hak biasa. Kalau orang nego kan, dia panggil ni jackpot. Ada dengar perkataan jackpot. Jackpot ni masuk ke apa? Bahasa Kota Baru dah rasa tu. Maknanya peluang keemasan. Kalau orang nego kat orang kerja lah, contohnya orang kerja, kalau biasa seje boleh 10 ya. Tapi kalau taing jackpot ni double, triple ataupun lebih lagi daripada tu. Sebab apa? Sebab bayaran berganda. Maka itulah kelebihan bulan haram. Lepas tu kita kena ingat, kalau kita rasa lemah semangat, kita kata bulan ni Tuhan bayar lebih ni, Tuhan bayar lebih kat aku ni kalau aku buat kebaikan pada bulan ni. Jadi biar kita semangat semua untuk buat kebaikan, terutama pada bulan haram, insya-Allah. Maka pada malam ni yang nak kongsi dengan tuan-tuan dan muslimat di belakang sana sikit ilmu berkenaan dengan hijrah, insya-Allah. Walaupun lah ni bukan bulan hijrah, sebab kita sebut dah bulan hijrah Nabi bulan berapa? Safar dengan Rabiul Awal, menurut pendapat masing-masing. Dan abang ambil daripada Fiqh Sirah. Fiqh Sirah ni kitab hak banyak ulama tulis. Antaranya Dr. Mustafa apa tu, tak ingat dah belakang tu. Tapi Mustafa lah nama dia, salah seorang. Yang kedua, Muhammad Al-Ghazali, ada tulis juga. Yang ketiga, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ada tulis juga. Dan beberapa ulama lain. Dan pada malam ni, hak mau nak bicaranya daripada Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, insya-Allah. Kita pilih hak ni sebab buku ni ma'ruf, maknanya ramai orang tahu berkenaan dengan buku ni. Jadi apa yang kita nak bincang sikit pada malam ni ialah pengajaran berkenaan dengan hijrah. Gapo kita boleh ambil untuk aplikasi dalam hidup kita daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tengok agama Islam ni secara dasarnya dia agama hak jijak dengan kita. Tu beza dengan benda-benda lain. Maknanya dia bukan benda hak duk atas hawe, terbang, patah habis dengan gitu. Kalau kita gak dengar halwa telinga saja, bukan. Tapi bila kita kata di ilmu Islam, di agama Islam, setiap benda yang kita terima, setiap benda yang kita dapat, mesti kita boleh aplikasi. Ada benda yang kita boleh dapat dan buat dalam kehidupan kita. Itu mahanya Islam. Dia agama daripada langit, tetapi untuk dibumikan atau berada di bumi. Baik. Jadi kita tengok daripada buku ni, apa kita boleh ambil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, hijrah berlaku di atas sebab. Contohnya kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan Nabi berlaku hijrah sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali hijrah. Hijrah fizikal ataupun hijrah perpindahan. Yang pertama, 2 hak Nabi ikut, 1 Nabi tidak terlibat. Hijrah yang pertama, yang mana Nabi tak terlibat tapi Nabi hantar sahabat untuk berhijrah, iaitu hijrah ke Habsyah. Siapa hak Nabi hantar? Ja'far At-Tayyar, gelar dia, radhiyallahu anhu. Nabi hantar dia untuk pergi jumpa dengan pemerintah Habsyah pada ketika itu. Itu hijrah yang pertama. Nabi tak ikut tapi Nabi hantar sahabat. Apa Nabi hantar sahabat pada ketika itu? Di atas maksud dakwah, untuk menyebarkan Islam, untuk mengajak manusia supaya menyembah Allah, balik pada tugas Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang kedua berlaku ke Taif, bila mana Nabi dihimpit dengan banyak kesusahan. Sebagaimana kita tahu ada wafatnya isteri Nabi, wafatnya pak saudara Nabi hak jaga Nabi, diboikotnya Nabi dan keluarga Nabi dari segi ekonomi, hak bawa kepada peristiwa apa dah? Isra' dan Mi'raj. Tapi antara benda hak berlaku juga pada ketika itu, Nabi berhijrah ke Taif dan dibaling oleh kanak-kanak Taif dengan batu.
Jadi itu antara hijrah Nabi yang kedua. Dan hijrah Nabi yang ketiga, dan ini kemuncak kepada segala hijrah. Sebab apa kemuncak kepada segala hijrah? Sebab daripada sinilah Islam terbukti boleh membentuk masyarakat. Dia bukan sekadar kita buat sore, kita beramal sore, kita duduk, kita menjadi baik sore-sore, ataupun kita dengan keluarga kita saja duduk. Tapi semua orang boleh rasa kemanisan Islam. Dia terbukti melalui hijrah yang ketiga, iaitu hijrah Nabi SAW ke Madinah. Maka balik pada pengajaran tadi, bila mana berlakunya hijrah ataupun perpindahan, dia berlaku di atas sebab. Mungkin ada orang hijrah sebab cari kerja, contohnya. Lama dah kita duduk Kota Baru ni, hijrah lah kita pergi Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab cari kerja, contoh. Mungkin ada orang hijrah sebab nak buat rumah. Terbalik pula, orang ni duduk Kuala Lumpur 10 tahun dah kerja. Ada tanah mana? Belakang Masjid Belia, contoh. Maka balik di Masjid Belia. Sebab apa? Sebab Masjid Belia ni sampingnya dah, betul dekat semaya. Tapi tujuan utamanya sebab nak buat rumah. Maka setiap orang ada hijrah masing-masing. Termasuklah puasa. Mungkin sebab apa puasa tu je? Tak aja nampak puasa tu. Tak boleh. Tak ada kerja pada doktor. Doktor kata baca air kecil manis 2 meter dah, contohnya. Tak ada kena puasa lah. Maka dia berhijrah juga untuk puasa, tapi berhijrah sebab nak jaga kecil manis. Maka Nabi SAW, hijrah Nabi berlaku untuk agama. Hijrah Nabi berlaku untuk Allah. Maka hak tu hak mula-mula kita boleh ambil daripada ma'al hijrah ataupun perpindahan kita. Biar kita pindah dalam kehidupan kita kerana Allah, bukan kerana benda lain. Contoh, kita bagi contoh. Apa maksud kita pindah kerana Allah ataupun kita berhijrah kerana Allah? Para ulama mengatakan bahawa tiada lagi perpindahan tempat ataupun tak ada lagi hijrah tempat lepas daripada pembukaan kota Mekah. Kalau kita tahu dari segi garis masa Islam, mula-mula Nabi beranak, lepas tu Nabi dibesarkan, Nabi berkahwin, Nabi hijrah sebelum tu. Maka Nabi dilantik menjadi Nabi lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlaku hijrah. Lepas hijrah buka kota Mekah. Lepas tu tak lama Nabi wafat. Kata ulama, lepas daripada berlaku pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah fizikal lepas daripada tu. Mana tak boleh kita kata kita nak ikut sunnah Nabi ni, berhijrah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, kita nak hijrah juga. Contohnya nak hijrah daripada kawasan Belia ni, nak pergi ke Mah ke pula, atau pergi ke tempat Perak ke pula, contohnya. Sebab apa nak pergi pindah tu? Sebab nak dapat pahala hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah lagu tu. Sebab apa? Sebab tidak ada perpindahan tempat lepas daripada pembukaan kota Mekah. Pas hijrah ke apa yang ada? Hijrah yang ada ialah hijrah spiritual, kata orang lain ni, ataupun hijrah hati, hijrah amalan. Dalam makna kata, kita berpindah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kalau belum ni kita rasa kita ni tak molek, rasa jauh dengan Tuhan, maka bila masuk ma'al hijrah, contoh, maka kita nak tukar diri kita jadi orang yang lebih baik. Kalau kita rasa kita banyak dah amalan, contoh, kita nak ubah lagi menjadi lebih baik lagi. Ataupun contoh, kita rasa aku sore ni banyak dah semaya ni, banyak dah dengar ni, banyak dah kongsi ni, mana WhatsApp tu nak hari mesti share semua, share hadis Nabi, share ayat Quran, contohnya share pendapat ulama. Maka kita nak baik, tapi bukan setakat baik sore, tapi baik kita biar sampai kepada orang lain juga. Itu contoh. Maknanya kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Dalam satu riwayat, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, kalau boleh kita sama-sama ikut. Mana-mana ni, kalau tak tahu kita tahu, kalau tahu dah kita ulang kaji, insya-Allah. Berkenaan dengan satu hadis berkenaan dengan hijrah. Nak ayatnya hijrah tepat tak ada dah. Hak adanya hijrah amalan dan hati. Nabi kata, sama-sama kita baca, al-muhajir man hajara ma nahallah. Sekali lagi, al-muhajir man hajara ma nahallah. Yang bermaksud orang yang berhijrah sebenarnya orang yang berpindah daripada apa yang Allah Ta'ala larang. Maksudnya kalau kita boleh pindah lagu tu, berarti kita telah jadi orang yang berhijrah.
walaupun kita duduk tempat tuluh. Contohnya duduk sini berapa lama dah? 80 tahun. Saya duduk sini ustaz 20 tahun. Ayah duduk 30 tahun. Tok duduk 30 tahun. Cukup 80 tahun. Contohnya, tak gerak mana dah, tapi tetap dikira berhijrah kalau kita tinggal benda yang Allah larang. Lepas tu contohlah, contoh dalam konteks zaman lo ni. Gapo kita kena beringat dalam konteks berhijrah zaman lo ni? Handphone ataupun social media. Semua benda ada baik buruk. Tapi kalau kita tengok telefon dengan social media kita, beringat dengan 3 benda. Yang pertama berkenaan dengan syahwat. Syahwat ni maknanya benda-benda yang tak molek. Ada sebut gitu. Gambar-gambar yang tak molek, video-video yang tak molek. Bila mana masuk ke WhatsApp ataupun tubik ngeping, jangan kita pergi dalih lagi. Tubik lah. Nanya kata, ni rezeki malam ni. Tak ada tidak rezeki tu. Maksiat. Maka tutup serta merta. Tu so kita kena beringat. Zaman dulu mungkin tak ada cabaran ni. Tapi zaman lo ni cukup banyak. Dan dia berlaku untuk semua orang. Apa semua orang? Sebab Amr rasa lo ni, daripada umur sebulan sampai umur 100 tahun, semua ada berlaku telefon. Kira-kiranya gitu. Maka itu cabaran yang pertama. Yang kedua, cabaran dari segi ngopak ataupun dari segi mutu. Kadang-kadang mungkin setengah orang tu, kalau duduk depan ni senyum. Nak senyum tu kita kata sambung ke belakang. Nak oyaknya manisnya senyum tu. Tapi bila buka WhatsApp, tengok tulisan kat WhatsApp, tak ada gamuk ni. Contohnya, tak ada jumpa dalam masjid contohnya. Atau jumpa kedah, lain kecek ni. Tengok WhatsApp lain contohnya. Kita beringat. Sebab tu contohnya yang pertama, kita jangan jadi lagu tu. Yang kedua, kalau ada saing-saing ataupun keluarga kita nasihat lah. Contohnya bila kita nampak duk ngato lah, kita kata duk ngato, duk kutuk, kita kata baca bismillah dia kata. Nah, contohnya lah. Maknanya sebagai peringatan, jangan lagu tu. Sebab apa? Sebab benda tu kalau kita fikirlah, mendatangkan pahala ke mendatangkan dosa. Benda yang basic contohnya. Maka kita beringat. Sebab kadang-kadang benda tu dia jadi galik. Orang psikologi mengatakan bapa manusia ni kalau duduk depan, dia tak kecek sepah dia tulis tu. Tapi kalau dia tulis kat WhatsApp, boleh tulis. Maknanya nyumpah dan sebagainya. Sebab dia tak nampak depan. Itu kata orang psikologi. Kalau nampak depan tak kecek lagu tu. Maknanya alhamdulillah apa khabar duk gitu ya. Kalau kat WhatsApp agak basuh gini jadi tubik macam-macam. Kita ingat bahawa malaikat sentiasa mencatat dan Allah sentiasa melihat. Maka itu cabaran yang kedua, berkenaan dengan umpatan. Yang ketiga berkenaan dengan berita ataupun khabar. Kita beringat. Lepas tu hamba antara tok guru hamba lah, ada orang pesan kata, kalau kita terima satu berita ataupun satu perkhabaran, sama ada berita tu berkenaan agama ataupun bukan berkenaan dengan agama. Contohnya berita pasal ilmu ke, berita semasa ke, ataupun lo ni nak raya bulan 8 ni, kau bahaya. Mana bila sampai berita tu yang pertama sekali, kita cek dulu sahih ataupun tidak sahih. Ataupun kalau bahasa mudah, betul ke tak betul berita tu. Amo pernah jumpa dengan seorang hamba Allah ni, dia kata tak apa ustaz, kita sebar berita tu, kita pakai becek ala grup tu. Orang kata kalau ada orang kata betul-betul, orang kata salah. Jangan gitu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, cukup seseorang itu digelar pendusta hanya apabila dia menyampaikan sahaja apa yang dia dengar. Mana hak dia boleh forward, hak dia boleh forward, pakai tak check. Kita check dulu, mana betul ke tak betul berita tu. Lepas kita check benda tu betul, kita pun tengok pula benda ni baik ke tak baik. Katalah betul, contohnya skandal artis ataupun melibatkan urusan peribadi orang lain. Betul berita ni, tapi manfaat ke tak? Molek ke tak? Tak molek, tak ada manfaat, tidak menambahkan ilmu iman dan amal pun. Maka kita tak payah, walaupun benda tu benda betul. Maka kita ingat, 3 ni boleh jadi pengikis pahala kita dan boleh menjadi pembatal kepada benda yang kita ada dah. Yang pertama tak ada syahwat, yang kedua umpatan, yang ketiga dari segi berita. Dan benda ni terlibat dalam telefon. Maka di antara tanda kita kata kita nak berhijrah, kita beringat dengan 3 benda tadi. Tambah ayat ni adalah konteks yang praktikal. Maka itu pengajaran yang pertama. Maknanya kita berhijrah di atas sebab, dan sebab kita berhijrah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Pengajaran yang kedua daripada hijratun Nabi SAW ialah keutamaan. Kalau kita tengok Nabi dengan sahabat,
ketika mana Nabi berhijrah, ketika mana sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebahagian daripada mereka terpaksa meninggalkan harta dan keluarga. Sebab tu jadi perang Badar lepas daripada tu. Perang Badar ni hak asalnya terjadi sebab sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah nak ambil balik harta mereka yang tinggal di Mekah. Maknanya pada asalnya mereka tinggal dulu. Kerana apa? Kerana agama. Apa yang kita boleh belajar daripada situ? Keutamaan. Maka dalam kehidupan seharian kita, kita susung aktiviti kita mengikut keutamaan. Contohnya, pagi ni ada majlis ilmu, contoh. Tapi kita ada nak jumpa dengan orang juga, kita ada nak pergi makan juga, nak pergi beli barang juga, nak pergi jalan juga, contohnya. Maka ada banyak benda kita nak buat. Nak tengok WhatsApp lagi, contoh. Maka kita susung ikut keutamaan. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah Nabi SAW. Lepas tu ada, nak kata hukamak lah, maknanya cendekiawan ataupun orang bijak pandai zaman lah ni, dia membahagikan aktiviti kehidupan kita ni kepada 4 kategori. Ada 4 kategori aktiviti kita ni. Yang pertama, penting dan segera. Maknanya benda tu penting dan benda tu segera, kena buat selalu. Contohnya apa? Solat ataupun semaya. Bila mana Tok Bila be Allahu Akbar, walaupun Tok Bila jubbe, tapi hak panggil kita tu sebenarnya Allah. Kamu tu ingat antara kata-kata Tok Guru Ambo juga dulu masa kita ngaji dulu. Ni kita sebut mudah-mudah lah, mudah faham. Dalam kehidupan kita, Allah panggil kita sebanyak 3 kali. Allah panggil kita sebanyak 3 kali. Ni bahasa mudah lah, bukan bahas secara ilmiah dah ada. 2 daripada panggilan ni kita boleh pilih nak pergi ke tak segi. Tapi panggilan yang ketiga kita pasti kena penuhi. Yang pertama, solat. Allah panggil kita untuk solat, yakni solat berjemaah. Kita boleh pilih, boleh lagi lalu lah, ataupun tak apalah, zuhur lambat lagi, masuk satu suku, habis ke 4.30, boleh tahan lagi ni, 4.20 boleh mayar lagi, contohnya. Kita boleh pilih. Yang kedua, haji dan umrah. Allah panggil kita melalui haji dan umrah. Bila mana kita cukup syarat dan keperluan kita, kita boleh pilih nak pergi. Kita boleh pilih nak pergi, kita boleh pilih nak tambah kereta, kita boleh pilih nak sambung rumah, kita boleh pilih nak tambah rumah atas kita belaka, dan kita boleh pilih untuk buat haji. Sebab itu suatu panggilan. Kita boleh pilih untuk pergi, kita boleh pilih untuk tolak. Tapi panggilan yang ketiga tidak boleh ditolak, hanya boleh diterima sahaja, iaitu kematian. Maka sebab tu sebelum sapa panggilan yang ketiga, pastikan kita buat 2 panggilan ni. Yang pertama semaya, yang kedua haji dan umrah, bila mana Allah panggil kita. Maka itu kategori perbuatan yang pertama, penting dan segera. Solat contohnya. Dan perbuatan yang kedua, ada benda yang penting tapi tidak segera. Contohnya mungkin kita ada janji dengan orang. Kita ada janji dengan orang untuk buat sekian, ataupun janji untuk jumpa dengan orang. Benda tu penting sebab kita wajib penuhi janji. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janji. Maksudnya bila kita janji, kita kena buat semampu kita. Benda tu penting, tapi bukan jumpa hari ni, jumpa minggu depan, jumpa tahun depan contohnya. Maka dia tidak segera. Ada benda yang tidak penting tapi segera. Contohnya nak kecing, contohnya. Masa nak kecing ni contohnya, benda tu maka tak penting mana, tapi kena pergi. Kalau tak pergi ya, habislah kapek masjid contohnya. Kena buat segera. Dan yang keempat, benda yang tidak penting dan tidak segera. Contohnya mungkin tengok WhatsApp semacam contohnya. Benda tu mungkin tidak penting dan tidak segera. Maknanya dia duduk bawah. Jadi itu contoh bagaimana kita nak susun aktiviti kita. Hak mana penting dan segera, hak mana penting tapi tak segera, hak mana tak segera tapi penting, hak mana tak penting dan tak segera. Jadi sebenarnya kalau kita susun lagu tu, kita mengawal hawa nafsu kita. Maknanya kita nak buat ni benda ni, tapi bila tengok balik benda ni tak penting dan tak segera pun, maka tak payah buat lagi contohnya. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah Nabi dan sahabat ke Madinatul Munawwarah, iaitu susun hidup kita mengikut keutamaan. Pengajaran yang ketiga, ini berkenaan dengan keimanan dan keyakinan kita. Daripada hijrah Nabi, kita yakin bahawa
harta tidak berkurang dengan sedekah. Harta tak kurang dengan sedekah. Contoh kita boleh tengok Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah. Ketika mana Nabi nak berhijrah ke Madinah, Abu Bakar tawar kenderaan dan keperluan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dan begitu juga sahabat-sahabat Nabi, mereka mengorbankan harta mereka. Tapi lepas pada jadi perang, lepas pada tu jadi perang Badar, perang Uhud, walaupun seri dan perang-perang seterusnya, mereka mendapat harta mereka kembali. Walaupun bukan boleh terus, tapi boleh pada waktu yang kemudian. Maka kita yakin harta tidak berkurang dengan sedekah. Mungkin ada yang kata, tapi ustaz, royak mudah lah. Tapi kalau lalu tabung tu, senyum boleh lagi. Senyum, bukan senyum sedekah. Contohnya. Tapi nak tu duit ikut kocek ni, kena mikir 4-5 kali dulu. Contohnya. Ini soal keimanan dan keyakinan. Dalam satu riwayat, Nabi SAW sebut berkenaan dengan 3 benda. Benda ni kalau kita tengok, benda yang kontradik, ataupun orang ni panggil paradoks. Paradoks ni benda hak terbalik. Hak sepatutnya jadi gitu, tapi tak jadi gitu. Nabi sebut tidak berkurang harta dengan sedekah. Maknanya kalau kita sedekah, harta kita tak kurang. Lepas kita nak yakin lagu mana, tak payah hoyak lah. Kalau 50 hiyah, ada 50 hiyah ni, waktu bik 10 hiyah, tak payah hoyak lagu mana pun, mesti dia akan jadi 40 hiyah, tak jadi 100 dah. Contoh, kita kata masa tu, pada waktu tu, tapi esok, lusa, kita tak tahu. Bahkan kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau kita perasalah, termasuk Amos sendiri, kadang-kadang hidup kita ni mudah, kadang-kadang payah, kadang-kadang kita tak racik pun, tapi Allah susun kehidupan kita. Kadang-kadang kita racik ni, kapak jik ni, memang tak tidur malam, sejak planning, sebulan nak buat go to go ni, tapi so pun tak jadi. Contohnya. Dan boleh jadi benda yang berlaku, kemudahan yang ada dalam kehidupan kita tu asbab daripada kita bersedekah. Dalam satu riwayat disebut, malaikat mendoakan orang yang bersedekah, terutama sedekah pagi. Apa tu kelebihan ke setengah masjid tu yang ngeping sedekah subuh ataupun sedekah pagi. Ada banyak kelebihan. Antaranya yang pertama, disaksikan oleh malaikat waktu kasyif. Malaikat ni tu kasyif 2 kali sehari, pagi sekali, petang sekali. Jadi kalau kita sedekah pada waktu pagi, malaikat nampak, hak ni sedekah ni, contohnya pada waktu pagi. So, yang kedua, sedekah pada waktu pagi didoakan oleh malaikat. Ada doa khusus untuk orang yang sedekah pada waktu pagi, di mana malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagilah ganti kepada orang yang bersedekah. Malaikat doa ni. Malaikat ada dosa ke tak ada dosa? Tak ada dosa. Dan mustahil ada dosa. Sebab itu sifat malaikat. Waktu tak apa lagi. Doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, wilah kepada orang yang kupik, kata orang Kelantan, ataupun orang yang tehe harta dia, kehancuran kepada hartanya. Itu kita takut. Maka sebab tu pengajaran daripada hijrah, kita jangan rasa berat untuk bersedekah. Sebab kita yakin benda yang kita simpan, benda itulah kita akan tinggal pada orang lain. Dan benda yang kita guna, sebenarnya itulah harta simpanan kita. Sebab tu benda yang makin banyak kita kumpul, makin banyak kita akan tinggal. Tapi makin banyak kita guna, hak itulah yang menjadi harta simpanan kita. Dalam satu riwayat yang lain disebut, rezeki kita ni ada beberapa perkara. Yang pertama, makanan yang kita makan. Makanan yang kita ada, kita makan, baru jadi rezeki. Lepas tu setengah orang, dia pergi market, contohnya beli daging. Tak daging lah, beli ikan kakak, contohnya tak. Ikan kakak, bukan ikan Selayar. Beli ikan kakak, balik rumah, letak dapur, nak masak ni, beli sekilo contohnya, nak masak belakang ni, nak panggil waris, nak panggil jiran contohnya. Kita tubik sementara je, nak kecing pergi bilik air. Tubik bilik air tu, soyok dah, supik tu. Nyambik siapa? Nyambik ke kucing contohnya. Habis, sekilo-sekilo ikan tu habis. Ada duduk atas latar, ada tulis saja, ada duduk atas tanah contohnya, duduk tanah. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab sebenarnya ikan kakak tadi bukan menjadi rezeki kita walaupun kita beli. Sebab tu rezeki ialah apa yang kita makan. Waktu so.
Yang kedua, rezeki ialah baju yang kita pakai. Lepas tu contohnya bagi ambo lah, pendapat ambo dah kita boleh aplikasi. Baju ni tak payah banyak sangat, ataupun pakaian tak payah banyak sangat. Sebab pada realitinya pakaian kita ataupun pakaian yang menjadi rezeki kita ialah pakaian yang kita pakai. Katakanlah kita ada 100 baju contohnya, kita pakai berlaku 100 baju, ialah tu rezeki kita. Tapi katakanlah kita beli 100 baju, beli sebab kena, tengok kena hak ni, tengok kuk, nampak kemah orang pakai kuk, beli kuk contohnya. Tapi bila tengok nak pakai kuk bila, tak pakai apa, beli saja contohnya sebab kena. Beli. Hak sebenarnya kita duk gila dua lah baju ya. Tidak warna kuning, warna purple. Tidak purple, kuning. Dua tu je kita duk gila. Yang lain duk ada mari. Buka tengok saja. Comel baju ni, tutup. Esok pula comel, tutup contohnya. Maka ia bukan menjadi rezeki kita lagi. Dan katakanlah kita sakit dan kita meninggal, memang sudah confirm dia bukan rezeki kita, walaupun kita yang beli. Sebab tu rezeki yang kedua, baju yang kita pakai sehingga lusuh. Itu daripada hadis. Dan yang ketiga hak nak sebut tadi, harta yang kita guna atau harta yang kita sedekahkan. Sebab tu sedekah tu atas kita. Ada banyak tempat boleh sedekah. Sebab tu dalam surah At-Taubah Tuhan sebut innamas sadaqatu untuk lapis golongan, yakni lapis asnaf. Maknanya banyak tempat boleh sedekah, tapi pokoknya ialah kita yakin dengan sedekah kita. Secara praktikal, biar tiap-tiap hari dalam kehidupan kita ada sedekah tiap-tiap hari, bukan seminggu sekali. Hari Jumaat, adalah seminggu sekali. Jumaat pula tu tabung Ria bubuh kalau ada. Kalau tak ada, scaling contohnya. Mana lebih tu kita guna untuk sedekah. Payah kaklah tu. Maknanya jangan jadi lagu tu. Tapi biar tiap-tiap hari kita ada sedekah. Sebab apa? Sebab sedekah tu gia kita. Sedekah itu gia kita. Sebab tu kalau kita tengok betapa mahalnya sedekah, sampai ulama tulis kitab khusus. Banyak kitab-kitab ditulis khas untuk sedekah sahaja. Dan tak silap ambo lah, ni tak silap ambo, syurga ada berapa pintu? Siapa tahu? Syurga ada berapa pintu lah kau? So, 2, 3 ada 8 pintu. Tu daripada hadis pintu Ar-Rayyan tu. Nabi sebut pada Abu Bakar. Syurga ada 8 pintu. Dan seingat ambo, salah satu daripada pintu itulah pintu sedekah. Seingat ambo. Makna ada pintu khusus berkenaan dengan orang yang bersedekah. Maka kita yakin itu antara jalan ke syurga. Jadi itu pengajaran hijrah yang ketiga. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Mungkin orang kata, kita ni bukan tak saya sedekah ustaz, tapi takut scam contohnya. Mula ni ke sama scam, kita pergi ke dia ke, dia pergi ikut lain contohnya. Maka kita kata kembali kepada uruf ataupun kebiasaan. Kalau kita tengok agak-agak dia ni orang susah contohnya, setakat kita tahu, maka kita buat setakat kita tahu. Katakanlah memang dia scammer pun benarnya, memang dia hidup dengan scammer contohnya, memang gaji ialah dia tu 100% dengan scamming orang. Maka hak tu gia dia dengan Tuhan. Gia kita bersedekah, maka kita dapat pahala kita insya-Allah. Dan pengajaran hijrah yang keempat, tertegaknya agama di dunia bermula dengan diri kita sendiri. Kalau kita tengok Madinah tu terbentuk bila mana Madinah terbentuk dari diri sahabat dulu. Sebelum Madinah tu jadi negara, Madinah dah ada dalam dada-dada sahabat Nabi. Bermula dengan Abu Bakar, bermula dengan Khadijah, Sayyidina Ali dan orang lain yang masuk Islam pada awalnya. Maka untuk kita kata jadi comelnya sebuah masyarakat, jadi comelnya sebuah negara, jadi comelnya sebuah benua, jadi comelnya dunia Islam, dia bermula dengan kita. Paling kita kata, oh molek juru amalan contohnya semai sunat, bagus semai sunat tu, tak apalah dah mahmai contohnya kita gelis saja dulu. Dok, jangan gitu. Bila kita tengok satu kebaikan, kita tengok satu amalan, kita tengok satu jalan untuk dapat pahala, biar kita hok start benda tu. Biar kita yang start benda tu. Sebab apa? Sebab agama tertegak di dunia bermula dengan diri kita sendiri. Tegakkan agama dalam diri kita, nescaya agama akan tertegak di muka bumi Allah. Kita sebut dalam Quran, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, yakni tolong agama Allah, maka dia akan menolong kamu dan mengukuhkan kedudukan kamu. Dalam konteks ni, tengok kepada diri kita sendiri. Hak mudah lah, kita payah tengok jauh-jauh. Kita tengok hak mudah, solat jemu'ah. Sehari berapa kali kita semaya jemu'ah.
Tu start benda hak basic semaya Jumaat. Orang tengok kutu nak buat go ni, semaya Jumaat dulu. Bagaimana semaya Jumaat? Maka kalau kita kurang lagi semaya Jumaat, start dengan solat berjemaah. Sebab kebaikan dalam hidup seorang Muslim, dalam hidup seorang mukmin, ia bermula dengan tauhid. Lepas daripada tauhid, dia pergi kepada solat. Dan sebaik-baik keadaan solat adalah solat secara berjemaah. Cuma hamba malu juga nak sebut, sebab hamba semaya sore tak ada muka siapa lewat. Cuma nak ayat gitu, kita usaha untuk semaya jemaah. Sebab apa? Semaya jemaah ni confirm lebih daripada semaya sore. Lepas tu hamba rasa kita kena kempen solat berjemaah. Kalau kita terlepas dengan tu email, jangan semaya sore, tetap juga semaya berjemaah. Sebab semaya jemaah ni kena ada berapa orang paling kurang? Sore tak jadi semaya sore. Dekat-dekat dah tu. Dua orang lah betul. Maknanya makmum sore, tu email sore. Dia akan jadi semaya jemaah lalu. Manakala boleh kita tering lagu tu. Maknanya bila semaya aja jemaah. Semaya aja jemaah. Dia biasanya contohnya kita balik Pak Gula lah, ataupun pergi Pak Gula, tinggal jemaah kata email, singgah di masjid. Kita tengok ada dah orang semaya situ. Jangan kita semaya sore. Contoh orang mula-mula tu pucu di depan, kita pun duk pucu di belakang. Masuk orang nombor 3 duduk tempat tu email, tapi semaya sore contohnya. Maka semaya sore belakang. Jangan gitu. Tapi solat berjemaah. Tidak syarat untuk bersama imam yang pertama. Kalau terlepas, kita buat jemaah yang baru. Cuma ni dari segi persoalan fiqh. Katakanlah kita balik tempat bawah ataupun balik KL, singgah di RNR. Kita nak semaya jemaah, tapi nak jamak qasar. Tapi orang data kita tu semaya jemaah dah. Kita kata aku nak semaya jemaah, tapi aku tak tahu hak semaya jemaah ni penuh ke qasar. Pas nak buat lagu mana? Semaya sore lah ustaz, tu sama soalan. Contohnya, tak jadi jemaah jugalah. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita semaya sekali dengan dia, hak jemaah dah tu, tapi kita niat secara tamam ataupun niat secara penuh. Sebab kita tak tahu dia qasar ke dia tak qasar. Bila tak tahu, kita niat secara penuh. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita buat jemaah baru, iaitu jemaah untuk qasar. Dan hak tu hanya di RNR sahaja. Bukan di masjid belia ke, masjid Kubahria ke. Jadi banyak dah jemaah. Lepas tu hari so bucu tu, hari 2 duk bucu tu. Lepas tu padi kuat pula suara. Contohnya, Allah menuslu, Allahu akbar. Dengar tu email tu, Allahu akbar. Tak boleh kena kuat juga kita ni. Jadi keliru makmum. Jangan buat gitu. Sebab tu kalau dalam konteks RNR boleh, kalau dalam konteks masjid elakkan, sebab ia boleh menimbulkan fitnah. Tapi katakanlah kita pergi semaya jemaah dan kita ingat di semaya qasar, sebab di RNR kita kata RNR biasanya orang semaya qasar, kita pun niatlah qasar, tapi tengok-tengok di semaya tamam. Rupanya orang gua Musa. Pelik juga ada. Orang gua Musa semaya di RNR gua Musa. Pelik sungguh. Tapi gitulah kadang-kadang. Semaya penuh. Tapi kita niat qasar. Dia pun naik rakaat yang ketiga. Kita gamak habis dah 2 rakaat. Apa nak buat mana? Nak mufarakah ke? Kena tegur tu email. Tu email 2 badan lah. Contohnya. Tengok gitu pun nak semaya. Apa nak buat mana? Maka ulama fiqh berpendapat kita ikut imam. Maksudnya walaupun kita niat dah qasar, tapi tu imam naik rakaat yang ketiga, maka kita naik rakaat yang ketiga. Maksudnya tukar niat kita jadi 4 rakaat sebab ikut imam. Jangan mufarakah. Dia mufarakah ni benda hak habis-habis tak boleh pergi dah, baru mufarakah. Jangan kita mudah-mudah kata tu imam baca sebut tak kena tadi. Maliki yaumiddin. Kita sedap gitu. Kita sedap maliki yaumiddin. Panjang lagi mufarakah. Tidak semudah tu. Maknanya mufarakah tu bukan satu kebiasaan dalam solat. Dan abang nak sebut tadi, solat berjemaah. Pengajaran hijrah yang seterusnya, biar kita ni bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tengok dari segi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, orang Ansar bantu orang Muhajirin, menawarkan harta mereka. Bukan setakat menawarkan harta, tapi menawarkan keluarga. Tak, sebagaimana disebut dalam kitab sirah, tawarkan isteri untuk dikahwini. Sampai setara tu pengorbanan orang Ansar kepada Muhajirin. Mana untuk kita tidak Ansar, kita tidak Muhajirin, tapi kita nak tiru Ansar dengan Muhajirin. Bagaimana cara dia? Jadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Maknanya diri kita
bukan untuk kita seorang, tapi biar orang boleh tumpang kita. Kalau kita ada harta, orang boleh rasa harta kita. Maka jangan, sebab tak adalah bersedekah contohnya. Jangan kita kata harta aku ni hak aku, moga aku kerja kuat ni, tak ada orang tolong aku pun contohnya. Apa dia jadi kecek lagu tu? Sebab dia rasa dia belaka, dia belaka boleh harta tu. Walhal harta mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang boleh tupai kita. Kalau kita ada sedikit ilmu, orang boleh mengambil kebaikan daripada ilmu. Kalau kita ada sedikit, contohnya tanah, orang boleh ambil manfaat daripada tanah. Kalau kita ada pengaruh, orang boleh ambil manfaat daripada pengaruh yang kita ada. Mana orang boleh tupai kita. Dalam satu riwayat, Nabi SAW sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tengok banyak hadis Nabi, bila mana Nabi sebut berkenaan dengan sebaik-baik manusia, boleh kata semua ataupun majoriti hadis berkenaan dengan orang. Dia bukan berkenaan dengan diri sendiri. Contoh, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kait dengan orang. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang terbaik untuk keluarganya. Kalau sepahak ni, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang terbaik untuk orang lain, ataupun yang bermanfaat untuk orang lain. Comel. Pada kita tengok dalam agama kita, banyak amalan-amalan yang besar sebenarnya berkaitan dengan manusia, bukan berkaitan dengan benda-benda peribadi. Hatta kalau kita tengok masa Nabi SAW mula masuk ke kota Madinah, dalam satu hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ulama Yahudi yang masuk Islam. Dia ada riwayat beberapa hadis. Antara hadis yang masyhur, Abdullah bin Salam, dia cerita Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah, antara ucapan sulung Nabi sebagai kita kata Perdana Menteri lah, ataupun ketua negara, bukan ucapan sebagai Tok Imam ni, bukan ucapan sebagai ketua keluarga ni, ucapan sebagai ketua negara. Nabi oyak kepada penduduk Madinah yang terdiri daripada Ansar, ada juga Muhajirun, ada juga ahli kitab pada ketika tu. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dalam bahasa yang umum sebab ada ramai orang. Afshus salam, sebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makan. Sebab tu kalau orang suka belanja orang makan, teruskan. Di antara amalan yang paling molek. Tapi belanja yang tidak berkepentingan lah. Makna belanja sebab nak pahala, sedekah, tolong orang dan sebagainya. Wasilul arham, hubungkan silaturrahim. Maknanya biar rapat sesama orang Islam dan ahli keluarga. 3 amalan berkaitan dengan orang lain. Wi saleh, wi make, hubung silaturrahim, berkaitan dengan orang. Hak ngelah aja amalan peribadi. Nabi kata, wasallu bil laili wan nasu niyam. Solatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Lepas tu Nabi sakut dengan kelebihan ataupun fadilat dia. Jawab bagi amalan-amalan tadi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Maksudnya Nabi kait dengan syurga. 4 amalan tadi, wi saleh, wi makan, hubung silaturrahim, semaya malam, masuk syurga. Bukan berarti kalau kita tak semaya Jumaat lah, contohnya. Ada amalan fardu tetap jalan, tapi itu amalan tambahan untuk memudahkan kita ke syurga. Bercakap berkenaan dengan amalan ke syurga ni, kamu ingat, antara amalan yang memudahkan kita ke syurga daripada hadis Imam Nasa'i ialah lepas semaya jangan gaduh agak punggung. Kita nak wirid dengan Tok Imam ataupun nak wirid sendiri, itu pilihan kita, bergantung kepada kebiasaan setempat dan sebagainya. Tapi hak penting wirid tu ada. Dan antara wirid hak kita kena baca ialah ayat kursi. Ayat kursi. Sebab ayat kursi antara kelebihan dia ialah tiket ke syurga. Sebab Nabi sebut, siapa hak baca ayat kursi fi duburi salatin, lepas daripada semaya atau di hujung solatnya, maka pemisah antara dia dengan syurga hanyalah kematian. Makna mati ya, nunggu dia untuk masuk syurga. Amalannya mudah ya, baca ayat kursi. Daripada hadis Imam Nasa'i. Maka pengajaran hijrah yang kita dapat bermanfaat untuk orang lain.
ngelas sekali lah kita ambil pada malam ni. Kalau kita tengok hijrah Nabi dalam kehidupan kita, kena ada usaha, kena mengambil asbab dan strategi. Kalau kita tengok Nabi SAW, ketika Nabi tubik daripada kota Mekah untuk menuju ke Madinah, kalau kita tengok dalam kitab sirah, dia kata Nabi hijrah pada waktu mana? Pagi, tengah hari, duha, petang, siang, malam, tengah malam. Waktu bila Nabi hijrah? Kalau ikut kitab sirah, pada waktu malam, ketika mana dia minta Sayyidina Ali tukar tempat tidur dia. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Nabi berhijrah pada waktu siang, ketika panas. Kalau kita panggil panas cece, masa panas cece, ketika itulah Nabi berhijrah bersama Abu Bakar. Dan kalau kita tengok hijrah Nabi, kalau kita kata Madinah ni adalah jatuh, contohlah Nabi tubik Mekah lagi ke Madinah, Madinah adalah jatuh contohnya. Ketika Nabi tubik ke dari Mekah, Nabi tak pergi adalah jatuh, tapi Nabi naik adalah naik. Budak bunyi tu, naik adalah naik. Nabi pergi mana dulu? Nabi pergi ke Gua Sur sebelum pergi ke Madinah. Gua Sur arah yang bertentangan dari Madinah. Kalau Madinah adalah jatuh, Gua Sur adalah naik. Kalau Madinah adalah naik, Gua Sur adalah jatuh. Soalannya apa Nabi tak pergi straight ke Madinah, tapi Nabi pergi ke Gua Sur dulu. Kalau pergi Madinah lalu cepat sikit siapa. Tapi Nabi tak buat gitu. Sebab ia suatu strategi. Sebab apa dia suatu strategi? Sebab pada waktu tu kafir Quraisy, musyrikin Mekah nak bunuh Nabi SAW. Kalau Nabi nak kata tak ada aku ni Nabi, ada malaikat Jibril, tak ada malaikat kiri kanan, pakai tembok gitu contohnya. Nabi tidak ajar gitu. Tapi Nabi berstrategi. Tubik 2 orang dengan Abu Bakar, ada orang yang hapuh tempat tapak kaki, duduk di Gua Sur selama beberapa hari. Bila tone down, bila kafir Quraisy slow-slow turun, pada waktu tu baru hijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab strategi. Manakala kita kata bahasa qiyas aula, kalau setara Nabi pun mengambil strategi, walhal dia seorang Nabi yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal, apatah lagi kita. Maka dalam hidup ni kena ada usaha dan strategi. Walaupun kita kata kita kenyang ni bukan sebab makan ni mengenyang. Kalau kita akidah kita bukan makan ni yang mengenyang, tapi hak mengenyangnya siapa? Allah yang mengenyang. Contohnya dia, kalau darah ni bukan pisah awak darah, tapi Allah awak darah. Betul, hakikatnya gitulah. Aku terang tak makan 2 hari contohnya. Tak apa, tak makan. Allah mengenyang, tidak nasi mengenyang contohnya. Betul. Tapi usaha dan asbab, itu yang diajar oleh Nabi melalui hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira tu yang sempat kongsi pada malam ni, sekadar memampu berkenaan dengan pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting, ada perubahan. Itu yang penting. Dan setiap orang perubahan dia beza. Sebab tu tak serupa. Ni menunjukkan Allah ni maha adil. Untuk Tok Ime, hijrah untuk Tok Ime, katakanlah bela ni Tok Ime semaya dia kuliah qul huwallah. Dua tu kuliah qul huwallah. Sampai kalau kita jadi makmum nak dengar cepat Tok Ime baca kuliah ni, tak agak dah Tok Ime nak sebut kuliah ni. Kita tahu dah Tok Ime tu kuliah qul huwallah contoh. Maka hijrah untuk Tok Ime tu kuliah qul huwallah tambah hak baru. Inna a'tayna kal kautsar. Contohnya, hijrah dah tu untuk Tok Ime. Katakanlah untuk ustaz, bulan ustaz ni memang ngajar fiqh, pakai tak fiqh pula, fiqh semua, pakai ustaz fiqh contohnya. Maka hijrah untuk ustaz tu dia tambah ilmu baru. Contohnya dia mendalami bahasa Arab, dia ngaji ilmu hadis, ngaji usul tafsir contohnya. Maka tu hijrah untuk ustaz. Ataupun kata hijrah untuk orang biasa-biasa. Daripada tak semaya jadi semaya. Daripada semaya full time. Daripada semaya full time, solat berjemaah. Daripada solat berjemaah, ada semaya witir. Daripada ada semaya witir, ada solat rawatib. Daripada ada solat rawatib, ada solat duha. Kiranya kalau sampai situ tu, boleh jadi wali tu. Kalau boleh buat belakang tu, semaya jemaah, semaya witir, semaya rawatib, semaya duha. Contohnya, kata dengar sedap ustaz, mudah bunyi tu. Tapi nak buat, tengoklah ke mana. Tapi yang pentingnya ada perubahan. Itu benda yang penting kalau kita nak ambil satu poin daripada hijrah. Perubahan dari diri kita. Kalau Nabi berhijrah dari sudut Nabi, maka kita, tuan-tuan muslimat, gapo hijrah kita. Jadi mudah-mudahan
kita tubik daripada masjid belia pada malam ni, ada satu benda kalau kita tengok pada diri kita, benda ni aku boleh tambah baik ni. Kalau kita berjaya, insya-Allah itu hijrah untuk kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Kalau ada soalan dan perbincangan, kalau ada. Kalau tak ada tu insya-Allah maknanya tak ada tanya ada. Ya. Ya. Dulu kita ni buat parti. Mesti parti dah ni. Di parti ni parti UMNO kuat. Tapi dia hijrah tu faham mana ustaz. Allah. Itu kalau orang kata soal etika atas tekak kan. Yang pertama sekali, yang pertama sekali Amor kata sebut sebagai pendakwah dan juga pengkuliah di Kelantan ni, maik bagi larangi untuk pengkuliah ataupun kita kata ustaz-ustaz lah untuk kecek berkenaan dengan parti politik di masjid-masjid. Cumanya kita tapi rekod sudah bahaya juga. Tapi kalau kita takwil ada. Takwil tanpa menyebut parti secara khusus, maknanya contohlah parti A ke parti B ke. Soalan lagi mana tadi? Lagi mana soalan tadi? Masalah kita dulu buat ya. Peralihan kita nak hijrah. Nabi hijrah. Kita hijrah juga ke parti tu level tinggi tu. Level tinggi tu. Kalau sebut kita kecek pasal hijrah daripada semaya ke semaya berjemaah gitu je. Mana ni hijrah dari segi parti. Maka pendapat ambo lah, bila mana kita sebut berkenaan dengan politik parti ni umum tanpa merujuk kepada mana-mana parti secara khusus, apa yang penting ialah kita buat sesuatu berasaskan ilmu, bukan berasaskan emosi. Dan mungkin setiap orang ilmunya berbeza-beza, maknanya cara pandangnya berbeza-beza, maka kita bertindaklah di atas ilmu kita. Dan mungkin kita tak setuju dengan orang, boleh nak royak tak setuju dengan orang, tapi supaya tak adil juga kita royak benda tu di atas asas ilmu. Dan kalau orang tu tak setuju dengan kita, dia pun balas balik di atas asas ilmu. Tapi kalau kita kata payah nak jadi tu ustaz, hak mula-mula yang jadi ilmu, lepas tu hak nombor 2 tu jadi balas lalu. Contohnya kata ayah tak awal lah. Pendapat apa? Sebab balas tu tentu mudarat lebih besar. Tapi kalau kira-kiranya kalau perbahasan tu boleh jadi ilmiah semua, merasa payah. Kalau boleh jadi ilmiah semua, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa selekok ilmiah, 2 lekok jadi nak balas, 3 lekok tu memang habis tak ada apa-apa. Maka kita elakkan daripada awal. Tapi untuk kita secara peribadi, kita buatlah apa yang kita rasa terbaik berdasarkan ilmu kita. Cuma pesanannya ialah kita bertindak di atas ilmu, bukan di atas sentimen dan emosi. Gitu. Cuma dalam konteks ngundi ni, tersebutlah masalah masa parti. Yang pentingnya ngundi. Nak ngundi gapo atas kita. Nasihat umum tu. Yang merasa benda tu valid ataupun kena untuk berlaku. Atas kita lah. Maknanya atas pandang kita. Mana ada orang tengok gini, ada orang tengok gitu. Tak ada masalah itu atas kita kata pendapat masing-masing. Tapi hak pentingnya kita pakoh. Pakoh ke apa? Jangan pakoh rosak atau pakoh rosak atau pakoh kecil contohnya. Supaya tak pakoh itu atas masing-masing. Mungkin ada orang kata tapi kita bukan tak saya pakoh ustaz. Nak pakoh tapi serupa lah. Pakoh ni gitu, pakoh ni gini. Baik kita baca Quran. Contohnya. Ada yang kata gitu. Maka kita kata dalam kaedah fiqh menyebut al-akhafu baina ad-dararain. Al-akhafu baina, maksudnya mengambil mudarat yang lebih ringan. Maksudnya katakanlah A bunuh, B bunuh doa contohnya. Pas nak ambil hak bunuh kan ambil bunuh doa. Tak payah ambil dua-dua contohnya. Kalau kita tak ambil dua-dua berarti kita